Okey, seterusnya kita akan pergi ke bahagian yang lebih besar perbincangan kita berkaitan dengan format copywriting. Okey, jadi untuk itu kita akan klik ke bahagian format CW ni, format copywriting. Okey, klik dan kita akan terus dibawa ke bahagian ini. Okey, kalau anda lihat di sini sebenarnya apa yang saya beri ataupun gambarkan dekat sini ialah tiga kerangka utama yang terdiri daripada emosi, rational dan juga closing. Sebenarnya banyak format ada kalau kita lihat cuma untuk memudahkan dari segi pemahaman anda semua, saya cuba pecahkan kepada tiga bahagian yang besar ini untuk anda lihat yang mana copywriting secara umum lah ya, secara umumnya sebenarnya boleh dibahagikan kepada tiga bahagian ini. Apa yang kalau kita lihat dari segi emosi, memang ayat-ayat yang menyentuh emosi ini dia lebih cepat uh, ada membina hubungan ataupun connection dengan prospek yang melihatnya. Contohnya macam kita kata seronoknya, kita katakan apa ni leganya. Jadi macam kita menyentuh dari segi emosi prospek tersebut. Okey, ni dah segi headline lah. Sebab kalau sebelum ni, kalau bila saya test di antara sesuatu yang berbentuk kenyataan atau fakta dengan sesuatu yang bermula dengan emosi, biasanya ianya lebih cepat trigger. Maksudnya dia punya CTRO, dia punya CPM tu memang agak baik lah. Dan kalau kita lihat seterusnya di bahagian ini, kalau kita tengok bahagian body lah, body copywriting tersebut, biasanya sesuatu yang bermula dengan emosi tadi kita perlu rationalize kan, sebab memang manusia biasa membuat decision pembelian dengan emosi. Maksudnya sesuatu yang menyentuh hati, tetapi mereka akan justify, akan cuba rationalkan perlu tak mereka beli benda ni, maksud perlu tak mereka dapatkan apa yang dipaparkan tersebut. Jadi di bahagian rasional ni kita perlu masukkan benefit, masukkan apa yang sepatutnya lah untuk merasionalkan sesuatu yang trigger di emosi mereka tadi. Kan alasan-alasan, sebab-sebab perlu membeli. Dekat sini lah kita perlu masukkan poin-poin. Saya pasti memang ramai daripada kita memang ada struktur-struktur yang tertentu. Tetapi ini apa yang saya nampak secara kasar ataupun secara struktur besarnya tak lari daripada elemen-elemen ini. Mungkin nanti kata ada juga yang menggunakan persoalan. Ya, betul. Sebenarnya emosi tersebut, bila kita kata persoalan ni dia macam rasional, cuma sebenarnya persoalan tu dia berbeza sikit. Persoalan ni dia memang nampak macam bukan menyentuh emosi, tetapi persoalan itu sebenarnya menjawab permasalahan yang selama ini menekan emosi individu ataupun prospek tersebut. Ya, jadi walaupun ia dalam bentuk menjawab persoalan, tetapi yang menyelesaikan sesuatu yang menyentuh, memberi gangguan kepada emosi prospek tersebut. Jadi triggernya tetap pada emosi sebenarnya, walaupun nampak ia seperti macam rasional. Contohnya kita kata apa ni, dalam bentuk soalan lah, macam apa ni, betul ke contohnya lah, betul ke buah kulim boleh membantu masalah berkaitan buah pinggang, contoh. Jadi persoalan nampak macam rasional, tetapi ia menyentuh masalah yang sebenarnya biasa bila masalah ni dia memberi tekanan ataupun sesuatu yang memberi pressure pada emosi prospek tersebut. Sebab tu saya concludekan, walaupun headline ni kadang-kadang nampak seperti rasional, tetapi perlu trigger, contoh macam ayat ni, perlu trigger emosi, ya, menyentuh permasalahan. Contoh macam nampak tua. Nampak tua tu memang kita kata dia macam lebih pada fakta, tunjuknya nampak tua, tetapi ia menyentuh emosi seseorang. Sebab bila seseorang katakan, ada orang kata awak nampak tua lah,
dia tak pergi kepada rasional tapi dia pergi pada hati, menjadi macam susah hati lah sebab nampak macam tua contoh. Jadi dia lebih kepada trigger emosi. Walaupun kita nampak seperti rasional. Yang ini kesimpulan yang saya boleh buat lah daripada pemerhatian kebanyakan iklan-iklan yang perform tersebut. Tetapi mungkin ada kes-kes terpencil. Dan ada juga setengah iklan yang mungkin terus kepada kalau kita tengok pergi kepada produk tersebut, kepada harga produk tersebut, itu ada. Tapi kebanyakan kalau pergi kepada produk, dia macam dia biasanya audience tersebut telah pun matang. Maksudnya kita mungkin sebelum tu membuat iklan yang lebih kepada bermaklumat. Jadi mereka nak tahu lagi. Jadi bila kita buat retargeting kepada audience tersebut, mereka contohnya kita memang nak tahu harga. Kita tahu daripada komen-komen mereka, jadi kita berikan iklan yang berbentuk harga, straightforward harga pula. Tadi kita dah menyentuh emosi, beri benefit, kita ada CTA, mereka tak trigger. Jadi kita pergi kepada iklan yang berbentuk harga terus. Jadi mereka yang nak membeli contohnya, bila tengok harga, mereka dah boleh decide. Ni antara apa yang saya perhatikan lah ya. Jadi ni iklan asas. Tetapi yang pergi kepada harga tadi biasa sesuai apabila audience tersebut telah matang, kita retarget balik audience yang sama, jadi mereka menjawab persoalan mereka dari segi tu. Ataupun contohnya engagement, bila kita bagi dalam bentuk iklan seperti ini, tetapi masih belum lagi membuka minda mereka, jadi kita educate dengan membuat retargeting pada satu bentuk post yang lebih kepada maklumat yang lebih detail ataupun video yang lebih detail supaya mereka dapat membuat decision pembelian yang mana kita telah iklankan sebelum ini. Okey, dan sekiranya anda masih buntu untuk mendapatkan idea, anda boleh klik ke link ini. Link ini akan terus membawa anda ke FB Ads Library. Jadi anda tak perlu nak buat searching yang berasingan ya. Cuma klik link ini, anda akan terus ke FB Ads Library dan di situ anda boleh bandingkan struktur copywriting yang digunakan di Ads Library. Ini contoh. Okey, seterusnya kita ke bahagian kreatif iklan.